bolehlah dia duduk kalau dia mahu, ataupun bolehlah dia pergi untuk apa-apa, untuk hajatnya. Ini bab kelebihan duduk dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berselawat ke atas seseorang kamu madama, selagi dia berada di tempat sembahyang yang dia mengerjakan sembahyang di situ, selagi dia tidak berhadas ataupun dia tidak bangkit. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salah, seseorang dari kamu terus berada dalam sembahyang selagi sembahyang yang menahannya, tidak menegahnya dari pulang kepada ahli keluarganya kecuali sembahyang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba itu terus dalam sembahyang selagi dia berada di musallanya, tempat sembahyangnya, dengan maksud menunggu sembahyang. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai dia berpaling pergi ataupun dia berhadas. Dia ihdas, selagi dia, sehingga dia ihdas. Maka ditanya orang, apakah makna yuhdis itu, dia berihdas itu? Abu Hurairah menjawab, yafsu, dia berkentut. Sama ada perlahan, kalau perlahan tak bunyi, yafsu. Wa yadrit, maknanya kentut derah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid kerana sesuatu, maka itulah bahagiannya. Baiklah, masih lagi bab masjid, sambung baru ni lagi. Ini bab buat masjid di perkampungan. Dur jamak kepada dar. Dar itu maknanya tempat rumah-rumah banyak lah, perkampungan lah, kita kata perkampungan. Maknanya dia nak cerita di sini, moleklah buat masjid tu. Buat masjid tu banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa. Bahkan di zaman Nabi SAW saja sudah ada 9 masjid di kawasan Madinah. 9 masjid. Sekali dengan masjid Nabi SAW tu lah. Masjid-masjid lain pun banyak lagi ada. 9. Lepas tu tak kira lagi. Lepas pada dia tu banyak lagi. Jadi ittikhadul masajid fid dur. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW menyuruh supaya dibina masjid di perkampungan-perkampungan. Maksudnya bina masjid tu apa makna? Ada 2 makna. Satu, masjid. Buat masjid. Masjid sungguh. Biarlah sama mana pun tak kira lah, kecil pun. Asal niat masjid. Lain, beza tu dia tu. Niat masjid dengan niat balasah ataupun niat musalla, kalau lain, beza tu. Kalau niat masjid sampai bila-bila jadi masjid, wakaf, pahala dia pun tidak serupa. Dah tak boleh nak main-main, tak boleh. Tak boleh nak main-main, tak boleh ubah. Pindah tak satu kali tak boleh, dosa. Kalau balasah tak apa. Itu satu makna. Satu lagi masjid di sini dengan makna lughawinya, tempat sujud, tempat semaya. Tidak mesti masjid, musalla, balasah kita panggil, ataupun lain-lain lagi, madrasah kalau kita kata, tempat semaya. Itu maksudnya, tidak semesti masjid. Tetapi pendapat yang pertama tadi yang lebih jelas dan lebih kuat. Sebab apa? Bila kata masjid, masjid lah. Sebab
dalam hadis ni dia ada juga guna perkataan lain selain daripada masjid. Kalau tempat semaya, misalnya musalla, selalu juga diguna tempat semaya raya, itu bukan di masjid, padah, tempat padah, itu dia sebut musalla. Sini dia tak sebut musalla, dia sebut masjid. Maknanya dia nak masjid lah. Kelebihan masjid lah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan maksud di sini nak suruh semaya, nak suruh mudah semaya aja. Nak suruh mudah orang semaya, tidak kata payah kena pergi jauh nak semaya. Bila sampai waktu orang-orang duduk tengah kerja, duduk tengah sibuk, duduk gapo, masing-masing dengan tempat dia lah. Boleh semaya berjemaah juga. Lepas tu dapat pahala masjid juga. Kalau kita terima pendapat yang kedua tu kata tidak masjid, pahala jemaah walaupun tidak pahala masjid, dapat juga. Sekurang-kurangnya tu tujuannya Nabi SAW suruh buat gini, nak suruh mudah. Tidaklah kata wajib, walaupun di zaman dia tidaklah kata wajib mesti. Dan muka Nabi SAW ada kan ni, mesti kita kena pergi semaya dengan dia, semaya di belakang dia, tidak. Apatah lagi kalau masa lain, pada masa lain tidak mesti. Cuma kalau kita ada keperluan, kita macam zaman sahabat dulu, dia nak berjumpa dengan Nabi SAW, dia nak pergi dengar mengajar, tak apalah, dia pergilah masjid Nabi. Kalau tidak, tidak, tak apa. Walaupun masjid Nabi SAW tu memang ada kelebihan dia, tak apa sembahyang lain, tak. Apatah lagi kalau tempat lain yang mana tak ada beza masjid ni, antara satu masjid dengan satu masjid, tak ada beza. Tidak kata masjid Kota Baru ni kau lebih besar pahala dia daripada masjid Kebahian misalnya, kita tak ada. Supaya masjid dalam dunia ni, mana-mana masjid lain kecuali hak tiga tu, hak tu hak lebih, hak lain supaya. Cumanya dari segi kelebihan kegunaan dia tu adalah, misalnya masjid ni orang panggil masjid jami', orang buat sembahyang jemaah, masjid tu tidak. Dari segi tu adalah bezanya. Tapi dari segi hakikat masjid serupa. Tidak kata-kata semata-mata masjid tu jadi masjid ni atau masjid ni jadi lebih, tak ada. Kerana sebab lain mungkinlah. Kerana sebab masjid ni jemaah lebih ramai, gitu. Masjid ni imam dia lebih alim misalnya, akan itu bukan kerana masjid tu. Kalau hak lain-lain, kecuali hak tiga tu lah, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Ini yang pertama hak Nabi SAW suruh. Yang kedua, dia suruh bersihkan masjid. Dia suruh bersih, walaupun masjid tu daripada tanah pun, lantai dia tanah, dia suruh cuci, bersih masjid. Waktu tayyab, dan diwangikan masjid itu. Tayyab, diwangikan masjid itu. Kalau boleh bubuh air wangi, tak apa, lagi baik. Berdasarkan hadis ini. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar berkata, ini dalam syarah kita ni pun ada ni, daripada hadis ni diketahui bahawa eloklah mana kalau kita tajmirkan masjid itu. Maknanya kalau kita pasang wangi-wangian, pasang. Tapi tempat kita ni tidak biasa, kita tak biasa kalau pasang colok. Kalau kita kata, kita rasa macam orang kafir menyembah berhala tu, dia pasang. Nah, sebenarnya tak ada apa. Kalau benda tu suci, molek tu, bahkan di luar negeri ada guna lagu tu. Di luar negeri dia pasang colok, tapi dia ada lubang. Sini tempat kita, masjid tempat kita, dia tak buat lubang, tok. Dia letak situ, dalam tok tu jatuh atas semi masjid tu, tak apalah, bau wangi. Dia buat tu daripada kayu gaharu, kayu cendana, campur-campur lah. Colok tu bukan khusus untuk orang kafir menyembah berhala, tidak, orang Islam pun boleh guna, asal bau sedap. Nak suruh bau sedap. Ataupun sekarang ni kita air wangi lah, spray lah kita atas. Cuma kena beringat lah, air wangi tu janganlah haram lah, haram. Janganlah. Cuma air wangi kalau sepakat dah, hak semolek-moleknya begitu. Kalau air wangi hak ada khilaf tu tak usah lah, tak usah. Hak tak ada khilaf, hak moleknya, jadi kita spray tu molek, tak apa. Sinilah dia kata, faqad kana Abdullah yujammirul masjid idza qa'ada Umar radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Ibnu Umar dia pasang wangi-wangian, maknanya pasang ukup, orang bubuh bara api tu kan, dia bubuh
apa-apalah, kayu gahadu ke kayu gapa. Bila Umar naik ke atas mimbar, dia pasang. Sebab itulah setengah-setengah salah